kam wa kaifa. Jangan tanya kamillah, berapa Allah, kam. Dan kam ni kat soalan tentang Tuhan panjang ke pendek. Kam ni dia ada mutasil, mufassir. Mutasil ni kalau panjang kam. Saya ni kam. Kam mana? Saya boleh kerak, saya boleh dipotong, boleh dicincang dan sebagainya. Kam. Jangan nak tanya kamillah, berapa Allah. Kam ni macam besar mana Allah, panjang mana Allah, kecil mana, lebar mana, tak boleh tanya kam. Dan kaifa, kaifa Allah, betapa Allah, lagu mana Allah. Ini tanya tentang keadaan Tuhan. Kaifa Allah, lagu mana Allah. Itu saya kata, jangan tanya Allah lagu mana, kan Allah yang melagukan lagu. Allah tak berlagu, karena dia yang mencipta lagu. Lagu ni apa? Lagu manakah kau? Lagu mana kamu dijadikan? Lagu mana kamu datang? Lagu mana? Lagu mana? Lagu mana? Itu kaif. Jangan tanya kaif. Siapa-siapa tinggal soalan tentang aina wa kaifa wa mata wa kam, iman dia sempurna. Jangan ada soal. Jangan ada soal dah. Kamillah. Walaupun kita kam, kita tanya berapa besar, berapa Tuhan, itu bertanya tentang kam. Dia panggil kamu pasti mikdar. Berapa Tuhan? Ini bahasa nak kena baca juga makulan. Kita baca sekali bang. Jadi kita baca, tak kita baca laju itu no. Saya baca tak sempurna, baca Baqarah tak ada. Bukan saya nak baca sebiji tak. Dan saya akan buat pendek sikit. Saya dah buat satu riset pendek saya buat. Kita mengaji sekali apa kam aina mata zaman. Tak apa tu. Tak apa tu. Banyak saya nampak je tak sempurna tak mengaji. Tapi nanti ke depan akan cerita nanti. Dia sangkut itu kita akan baca dengan laju-laju insya-Allah. Nak pergi kena baca agak tak payah. Saya nak cerita tu. Tunggu cerita kamu kepon. Rupanya pernah dengar. Tu Abu Hasan Asy'ari sini pernah kata, la yus'alu 'anillah bikaif. La yus'alu 'anillah bikaif. Jangan disoal tentang Allah bikaif dengan kaif. Li'annahu la misla lahu. Kalau Allah ni tidak ada yang sama dengannya. Kaif Allah. Kita nak tanya betapa, macam mana Tuhan, macam mana Tuhan tak bermacam. Dia yang menciptakan macam itu. Aduh mana? La yus'alu 'anillah bikaif li'annahu la misla lahu. Jangan ditanya Tuhan tentang kaif, lagu mana, karena dia tidak ada seumpama dengannya. Wala bima. Jangan kita tanya tentang ma. Allah. Ma ni dalam ilmu mantik dia tentang jenis. Mal insan, al-insan hayawanun natik. Dia tadi mal insan, al-insan huwa yaktub. Tadi itu. Dia orang tak faham soalan ma. Ma ni tanya tentang hakikat. Hakikat dia akan kena datangkan jenis dalam ilmu mantik. Mallah, jangan tanya mallah. Kenapa? Tuhan ni tidak ada jenis. Kita ni ada jenis. Mana? Al-insan hayawan. Insan dia mesti hayawan. Ni mantik. Ni bukan hayawan Melayu. Hayawan Melayu memang bawah aja. Ustaz kata kita hayawan. Gamak. Kita main kita haiwan kita. Haiwan tu kalau bahasa kita binatang. Binatang tu. Arab hayawan daripada hayun. Hayun hidup. Siapa tak boleh hayawan dia kita batu. Siapa yang bukan hayawan kat tangan? Dia kita kayu. Hayawan daripada hayun. Hayun ni daripada benda hidup. Kita tu disebut binatang. Dia kata apa? Allah mencipta binatang. Binatang masuk dalam kita. Tapi kita bahasa Melayu kita ni, binatang ni maknanya binatang ni lah. Lain pada manusia tu binatang tak? Dulu tak. Dia tim daripada hayun. Binatang daripada hayawan. Hayawan daripada hidup. Kehidupan. Itu makna hayawan. Binatang kehidupan. Jangan kita tanya tentang ma Allah. Jangan tanya tentang ma. Sebab apa? Allah tidak ada jenis. Kita nak sebut kena hayawan natik, itu insan. Kalau singa hayawan muftaris. Dia mesti kena berhaiwan. Siapa tak berhaiwan, dia akan buat definisi takrif yang tak tepat. Dia tak boleh kata, apa itu ayam? Ayam berkuku. Tak boleh. Mana? Kuku tu ayam. Ayam tu tak, hak kuku tu ayam. Nak dia kena apa? Haiwan, binatang yang berkuku. Baru kena. Binatang tu dia panggil jenis. Dia panggil jenis. Dalam mantik dia pula jenis ma'i, jenis korib, jenis apa. Itu dalam ilmu mantik. Mantik pun kena gaji. Ni payah ustaz semua nak kena gaji je no. Dia nak macam mana? Macam tu nak gaji tu. Dia memang macam tu lah.
Sebab tu kita ni banyak. Sebab tu kita orang tanya, apakah makhluk Allah? Makhluk Allah ni apa dia? Kita jangan kata manusia. Sebab manusia ni dia masih ada lagi berhak yang bukan macam haiwan je tak. Haiwan bukan lagi, tak umum lagi. Dia kena apa? Dia kena sebut jisim. Setiap yang berjisim. Dia kata apa? Haiwan nami. Di atas nami dia panggil jinsul ajnas. Dia panggil jenis mutawasit. Di atas haiwan dia panggil nami. Nami ni yang subur. Nami ni masuk kita, masuk pokok, masuk sayur, buah-buahan, pokok-pokok, masuk nami. Tapi tak besar lagi. Besar lagi jisim. Jisim mana setiap berjisim. Berjisim ni masuk pokok, masuk sayur, masuk manusia. Atas lagi jauhar. Jauhar ni panggil jinsul ajnas. Jenis yang paling tinggi, jenis ali. Jauhar ni apa mana? Makhluk Allah ni setiap jauhar. Jauhar ni sama ada jauhar merakab, itu di jisim, atau jauhar fardi, itulah atom. Semua masuk habis. Itu dalam ilmu antik. Itu dalam ilmu logik. Lepas tu kata Imam Abu Hasan Asy'ari, la yus'alu 'anillah bi kaifa li'annahu la misla lahu, wala bima li'annahu la jinsa lahu, wala bimata li'annahu la zamana lah. Jangan duk tanya Tuhan mata, li'annahu la zamana lah. Tidak ada zaman bagi Allah. Wala bi aina. Jangan disoal aina Allah, li'annahu la makana lah. Tidak ada tempat baginya. Ini kata Imamul Mutakallimin Abu Hasan Al-Asy'ari. La yus'alu 'anillah bi kaifa li'annahu la misla lahu, wala bima li'annahu la jinsa lahu, wala bimata li'annahu la zamana lah, wala bi aina li'annahu la makana lah. Ni kita faham ni, mantap. Mantapnya ni. Itu. Ni tak cerita lagi lawazim ni. Tengok jam ni. Saat ni teruk kan. Boleh Haji? Tak sampai pukul 10 lagi. Baik, nak cerita lawazim. Lawazim makna sifat-sifat yang wajib ke atas satu jirim. Itu makna lazim. Sifat yang tetap. Maknanya bila sebut jirim, dia mesti dapat ni. Pertama al-hudus. Pertama dia mesti baharu. Al-hudus baharu. Ini lawazim al-jirmiyah. Jirim, setiap yang berobjek, yang berfizikal, dia mesti pertama hudus. Dia mesti baharu. Mesti dicipta. Benda apa pun yang ada ni, yang kita boleh tengok dengan panca indera, boleh disentuh, maka dia mesti hudus. Kedua, tarkib. Dia mesti bersisa. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tuhan tarkibkan susunan ciptaan kita. Dia mesti tarkib. Jirim dia mesti murakab. Dia mesti sekurang-kurang 2 atom bergabung, maka dia panggil jirim. Ketiga, tahayyuz, mengambil lapang, mengambil ruang. Itu at-tahayyuz, mengambil ruang. Keempat, qabuluhu lil a'rad. Dia menerima a'rad. Dia menerima sifat. Dia mesti menerima a'rad. A'rad ni bukan nanti warna, qadar, pH, masa, hampir, dekat, laju, derah, pelan. Itu semua. Kecil, besar, bersentuh, gerak dan diam. Itu dia panggil jirim. Dia mesti terima a'rad. Sebab tu setiap yang bergerak mesti jirim. Sebab apa? Kalau kita bagi ilmu makulat, makulat ni, gerak ni apa? Daripada satu tempat, daripada berpindah daripada A ke B, berpindah satu jirim, satu jisim daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu dia panggil bergerak. Tuhan mana daripada tempat ke tempat? Tuhan dulu bergerak kan? Bergerak dari tempat ke tempat. Itu bergerak. Kamu bergerak daripada mana? Bergerak daripada UM ke Kedah. Tuhan, masa dia ada sesuatu dia, bukan ada tempat. Betul, dia tak panggil gerak. Diam apa dia? Diam ni hasil sesuatu di masa yang kedua. Kalau gerak, hasil sesuatu di masa kedua. Hasil sesuatu daripada tempat pertama ke tempat kedua, tu dia panggil gerak. Tum gerak. Kalau diam, hasil daripada tempat pertama ke tempat pertama juga. Mana? Duduk di situ juga. Duduk di situ dia panggil diam.
Kalau dia ke sini, gerak. Nanti insya-Allah makulat. Ustaz janji lah. Hilak kat janji. Duk pasal sabut dah kat kepala. Tapi tak apa. Sebab apa saya baca di kampung masjid. Saya baca dia pun boleh faham. Orang kampung boleh faham. Tak faham macam kita. Boleh insya-Allah. Saya nak ambil hak mula-mula. Nak kena baca kat tak payah. Pasal tak puas. Ini aurat. Nanti kita kami aurat tu 9. Kita mengaji. Kam dia mengaji habis. Ni hak meralik ni kam ke? Kan? Hak tepi-tepi ni adakah kam? Dia cerita habis. Warna yang duduk di satu tu adakah kam? Baik. Lawazim jirim, hudus, tarkib, tahayus, qabulu lil a'rad, dia 5 sifat. Qabulu lil a'rad, qabulu lil a'rad. Atau kubulu. Kubulu lil a'rad. Dia menerima a'rad. Kubulu lil a'rad. Qabulu. Baik. Lawazim a'radiyah. Lawazim bagi a'rad. Ini ciri-ciri a'rad. Pertama, adamu qiyami bi nafsi. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Adamu qiyami bi nafsi. Adamu qiyami bi nafsi. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia kena pergi cari apa? Kena pergi cari jirim. Dia kena pergi cari objek. Dia kena cari satu benda untuk dia duduk. Padah tak boleh duduk satu-satu dia. Padah dia kena pergi cabai, dia kena pergi cari di lada, dia kena pergi cari di gulai. Yang kedua, wujubu qiyami bi ghairi. Wujubu qiyami bi ghairi. Wajib dia kena berdiri di tempat lain. Dia tidak boleh duduk sendiri dia. Wajib dia kena duduk di tempat lain. Wujubu qiyamihi bi ghairi. Wajib dia berdiri di tempat lain. Ketiga, hudusu. Dia baharu juga. Dia macam jirim. Keempat, adamu bi zamani sani. Dia tidak boleh ada pada masa kedua. Dia tidak boleh ada pada masa kedua. Bal yatajaddad ala tawali. Dia bertukar-tukar atas jalan betul. Yatajaddad, timbul hilang yang saya sebut itu. La yabqa zamanain. Dia tak kekal 2 masa. Adamu fi zamani sani. Dia tidak boleh ada pada masa kedua. Masa kedua ni macam mana? Maknanya kalau bau wangi, masa pertama, masa kedua dah ada kurang bau. Kalau jam ni, tak kedua hak, bukan tak pertama. Tak ketiga bukan. Tahu mana? Tak ketiga. Ketak pukul 4. Kalau tak yang pertama, duduk tak pukul 3 tu lah. Ketak. Hak tu jam mampu. Jam nak mati lah tu. Hak lama. Ketung. Dia bertahu ketuk. Hak tu payah tu nak kata dalam rumah kulat. Tapi masa jalan kat dia tak jalan. Dia yang tak jalan. Tapi kalau jam tu tak kedua kan tu poin, dia tidak kekal pada zaman kedua. La yabqa zamanain. Tapi ulama bahas juga tu, Abu Hasan Asy'ari bahas kat situ. Kecuali warna. Warna dia kekal. Maknanya merah sini kekal. Hijau tu. Zaman kedua pun hijau tu lah. Tapi ada benda warna pun tetap tak kekal zaman kedua. Kali kedua tu hijau lain lah. Sedap juga dia bahas tu. 3 warna lain, 4 warna lain. Mana aku nampak sama aja. Kali cukup 10 tahun. Hijau bukan hijau tu lah. Adakah hijau tu tiba-tiba? Tak. Dia proses setiap saat. Kita tua ni adakah tiba-tiba? Tidak. Tengok saya, tengok. Cukup 10 tahun lah. Berkedut. Berkedut tu bukan tiba-tiba. Lah ni duk proses. Ni sekarang duk proses. Tapi kata singgah ulama, tak, bukan. Tak ada hak tu, tengok tadi hak tu. Yang tidak kah kali kedua tengok orang lain kan. Tengok bukan saya tadi lah. Bukan saya tadi lah. Bukan. Kata singgah itu. Tapi yang sebulat suara, masa sebulat suara Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, masa tak kekal 2 masa. Maknanya tak seminit, saat 2 saat, 3 saat seminit, 5 saat 2 minit. Itu memang. Cuma warna situ bertelagah sikit. Ulama kata tak kekal juga. Warna kedua, warna ketiga bukan warna tadi lah.
kali lipat. Tengok bukan tadi dah. Kata tengok dak ahad tu juga yang dia jadi tiba-tiba jadi kelabu 10 tahun nanti tu kan. Proses pertukaran bahan kimia dan sebagainya yang menyebabkan jadi tu macam-macam perbincangan apa. Tapi sebenarnya saya lebih suka kata warna tetap dia berubah setiap saat. Saya lebih suka. Ini mana kullayamin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah yang urusan. Ini semua urusan Allah. Kita bergantung setiap saat. Dua, ketiga ni warna putih lain, ketiga putih lain. Tapi kalau kita kata mana ustaz sama dengan tadi, itu pendapat ulama lain. Ada ulama kata tidak. Yang sebulat suara ni bau dan masak. Bau bila. Sebab tu bau kalau sini masak kan. Rumah ni masak, jiran kedua, 3, 4, 5, ke 6, 7 masing-masing bau lain. Jiran kedua dia bau kuat sikit. Ketiga kurang. Keempat makin kurang sikit. Kelima kurang. Yang keenam kurang-kurang. Ke-10 dah tak bau. Sebab bau tu hilang. Dia hilang. Hilang. Warna tu bukan kekal. Kalau warna tu kekal, rumah yang kedua pun bau yang sama. Hak ketiga bau yang sama. Keempat bau yang sama. Yang ke-10 pun sampai ke-11. Sampai mata. Mana-mana saja. Kalau dia kekal. Kan? Kalau bau ni kekal, kita nak mengajar ni tak sempurna. Nanti datang bau goreng, mamak punya goreng. Cung dah luka kita. Cung. Ni mamak di Filipina main. Dia punya jauh punya berjalan. Ni kari mamak lalu. Pum. Tak ni pula nasi kandang lah apalah. Dah. Kari mamak dia bau tu hilang. Habis. Dia nak beritahu tak hebat kita Allah. Tu mana tak kekal dua masa. Masa pertama lain, masa kedua lain, hilang. Ni suara. Woi, hilang. Woi, habis. Siapa yang duduk dekat sini dia kuat lagi. Di ujung tu datang. Sana datang dia. Dia macam mana? Woi. Dia macam tu. Woi, hilang. Kalau suara kekal, nanti Syiruk Mengajar datang suara macam-macam suara. Suara penyanyi datang. Saat ni Ustaz Azairul datang. Jadi Ustaz tu cikgu lah, meniup putih lah, Cina lah, Hindu, semua datang. Kok datang suara mana? Kita mati. Kita mati. Ini nikmat yang Allah beri kat kita. Allah tak kekalkan benda-benda ni. Wangi Tuhan tak kekalkan, busuk Tuhan tak kekalkan, suara Tuhan tak kekal. Sebab tu dia tak kekal zaman. Sebab tu ada ahli sains, Perancis cuba nak tarik suara-suara dulu. Dia pun nak kaji, nak tarik rahsia-rahsia ulang perkataan orang dulu. Cuba nak tarik suara. Tarik sedup suara hak dulu. Pergi mana? Suk tak dapat. Nak dapat macam mana memang hilang. Ni kata tak pergi makulat. Payah. Ahli sains saja. Rupanya dia angkat tangan. Oh, surrender. Memang nak kaji tak jumpa suara. Dia pun hirap ni, tarik balik suara dulu. Suara yang saya cakap dulu, dia pergi. Bagi dia pun bila saya cakap dia pergi ke sana, pergi Pantang Jaya, pergi ke sana, pergi mata naik ke lagi bumi. Suara. Jadi dia pun nak tarik balik. Naik dulu. Serak nak tarik suara. Serak tak masuk. Nak masuk macam mana? Suara ni arat tak kekal dua masa. Dah habis. Habis itu ya. Ni kata ni. Kalau ahli sains beritahu macam tu, hampa baru tahu kan? Aku dah tahu lama. Mana ada kekal dua masa? Kemah kita. Sia-sia saja. Macam air laut kan. Dia pun faham. Rupanya nak kajian air laut ni tak masuk sama sini. Macam cerita tentang air laut. Dia tak masuk. Sebab tu bila boom, dia akan jadi begitu. Dia faham. Dia jauh sama jauh, tidak boleh masuk atas jalan lupus, atau jalan masuk mesra. Perang. Dia kalau dia masuk dia tak dia pun dah. Sebab masing-masing dengan dirinya. Jauhar dengan jauhar, dia tidak boleh masuk dengan jalan lupus. Itu salah satu lawazim jirib. Tapi ini tauhid punya. Makulat dia tambah lagi. Hak saya kata jauhar sama jauhar tak boleh masuk dengan jalan lupus, bedah. Tak boleh masuk dengan jalan mesra, itu makulat punya istilah. Tauhid dia tak bahir. Tapi memang kita kena tambah satu. Jauhar dia tidak boleh masuk dengan sama jauhar yang lain. Kalau dia masuk boleh dengan jalan rempah, berat, patah. Motor sama motor, bam, dia mesti kena pecah. Dia tak boleh motor sama motor, lepas tu keluar balik. Kalau kita tak ada accident,
Kan? Macam mana panas masuk dalam air. Lepas tu hilang. Kan? Hilang. Sejuk masuk dalam air. Lepas tu hilang. Orang kata syok perak masuk. Yang boleh masuk ni Arat dengan Jauhar boleh. Jauhar sama Jauhar tak boleh masuk. Tak boleh masuk mandi. Dia boleh masuk. Dia masing-masing kena bagi jalan. Lepas tu kaca sama kaca pecah. Dia tak boleh masuk kaca dalam tu. Belum. Dia elok je. Dia tak boleh. Siapa kata kawan. Jadi Arat dia tidak kekal 2 masa. Hilang. Dia hilang weh. Sebab tu kita dapat angin. Sebab apa? Jauhar sama Jauhar bertempuh. Jauhar sama Jauhar bertempuh. Angin bertempuh dengan besi kipas. Ruh. Jadi dia pusingkan angin tu, kita rasa sejuk. Kalau angin boleh rempuh besi kipas dengan jalan besar, kita tak rasa sejuk. Dia masuk begitu. Tak, ni tak. Kipas tolong. Dia lawan angin, dia kacau angin. Borong, jadi pusing. Pusing, jom kita rasa angin. Alhamdulillah. Muncul tu. Nanti makulat insya-Allah. Nanti kita bila datang tempat yang sesuai kita nak bincang makulat, insya-Allah saya akan masuk. Nanti akan datang. Dia akan cerita jirim ni dia kadang ada ditimpa dengan kerak, ada dengan cara belah, ada dengan secara tarah. Dia bahas itu. Kalau panjang potong dia panggil. Betul, tali potong, tak panggil belah tali. Dia panggil potong. Kalau belah tali tu syarat mesti lebar. Belah. Dia timpa potong, dia timpa kerak, dia timpa belah. Dia ada benda yang timpa kerak saja. Mana? Rambut. Dia panggil potong dan kerak. Dia tak panggil belah. Kalau belah mana? Dia panjang dan dia tebal, tu belah. Nanti dia cerita lagi. Itu dalam makulat. Jangan datang, timbul datang. Ni hari tak apa, maaf lah cuti. Makulat jangan timbul datang. Jangan, kalau timbul datang, jangan datang lah. Tak ni tak faham. Tapi ada ragaman tak apa. Kalau doktor izinkan, kita nak berjalan, kita takut lambat. Kalau boleh kita nak buat sambil kita salah kecil kita nak baca bagi sekali dulu. Barulah kita faham hakikat kenapa Tuhan tak gerak. Kita tak faham gerak tu benda apa. Kenapa Tuhan tak diam? Gerak pula diam pula binatang apa? Benda pon. Kalau tulisan lisik dia binatang apa Tuhan? Dia binatang. Kita tak sebutlah benda kasar orang kamu. Kalau gerak pula diam pula apa dia? Tak, kita sini tak tahu diam tahu dia. Kamu nak tanya Tuhan diam, kamu tahu tak apa definisi diam? Tidak ni kamu diam apa definisi juga? Diam tu apa? Hasil suatu benda daripada petak pertama ke tempat kedua. Itu diam. Itu gerak. Tum. Itu gerak. Diam ni hasil suatu daripada tempat pertama kepada tempat pertama juga. Diam. 1, 2, 3, 4 duduk kat situ juga. Tu diam. Kalau macam ni, hasil pada tempat satu ke tempat kedua, ketiga, 4, 5, tu baru gerak. Tempat. Hasil jirim daripada satu tempat. Tuhan ni bukan jirim, bukan tempat. Ni masalah dia. Kalau macam mana kita nak kata Tuhan nak berzaman tak? Semua akan kata Tuhan tak berzaman, Tuhan ciptakan zaman. Dia akan kata. Tapi Tuhan bertempat. Tuhan ni bergerak tak? Takkan Tuhan tak bergerak diam. Situ dia nak bagi dia nak ni pula. Sedangkan zaman dia tak kata. Sedangkan zaman gerak jam semua ni arat dia bagi. Semua arat. Arat ni semua penumpang jirim. Gerak jam semua bersangkut dengan jirim. Allah bukan jirim. Lepas tu saya sebut, kita boleh faham Isra' Mi'raj. Ustaz punya cerita Isra' mana punya payah cerita Isra' Mi'raj ni naik ke langit. Kita boleh hangguk, ya. Kenapa hak ni sih kita tak boleh terima? Isra' Mi'raj lagi dahsyat cerita. Naik langit 7 mana? Naik turun cerita. Naik menatang borak. Borak tu punya ya. Dia boleh terima, ya, saya beriman. Mari cerita ni tak mau beriman. Padahal ni lagi senang pada cerita apa? Tinggal kata ulama Nabi keluar Isra' Mi'raj tu. Pintu rumah tak ada tu Nabi sampai dah. Alam dunia. Dimensi dunia begitu. Tapi kalau dimensi hak dia lalu berjam-jam. Pak dia turun semayang, dia semayang lagi. Dia naik turun bincang dengan Allah, turun masa. Itu bukan 5-6 saat. Itu bukan 5-6 jam. Itu banyak hari punya cerita. Naik turun kan. Minta izin lagi. Tapi yang duk cerita tu dimensi lain. Dia duduk di dunia lain.
Dan bukan dunia malaikat. Malaikat sini bukan dunia. Kalau dunia malaikat, Jibril boleh naik. Pada satu mentah, Jibril kata aku dah tak boleh naik. Kalau aku naik, aku meletup. Jibril saya tak boleh naik. Sebab apa? Dia bukan naik di dimensi alam malaki. Bukan alam basyari. Malaki fawqal malak. Malaikat tak dia. Sebab tu cerita Isra Mi'raj, kalau kita teologi, langsung tak logik. Tapi oleh kerana ni hak Allah, sebab tu Allah sebutlah subhanallazi. Dia kena sebut subhanah dulu. Kalau tak boh ni payah. Bila aku sebut subhanah, kamu kena beriman. Maha suci ni apa? Maha suci aku daripada menyembah pada zat dan sifat perbuatan makhluk. Jadi kalau aku cerita ni, apa dengar sudah. Jadi bila ustaz cerita Tuhan ni tak bertempat, Tuhan ni tak berbila, Tuhan tak di mana. Apa ni? Ya Allah. Hak tu dia tak mau terima. Isra Mi'raj punya payah. Dia boleh terima. Inilah bila kita hasad. Bila kita berengki begini. Orang ni kata bahasa Arab, orang bila dia tak tahu dia benci. Dia tak tahu satu benda dia akan benci satu benda. Dan bila dia tahu, dia seronok. Itu. Itulah awal saya bilang. Tapi itu ilmu tauhidnya. Nanti makulah insya-Allah. Saya pada syok jelah nak baca. Kalau diberi izin insya-Allah. Dan tiada menyamai pula pada af'alnya. Artinya perbuatan-perbuatan kerana mewasa. Perbuatan-perbuatan makhluk ini seperti rumah mesti daripada umpama kayu, dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala didapatkan daripada ketiadaan apa-apa. Hanya perbuatan Allah ini dikeluarkan daripada Adam kepada wujud, dan perbuatan makhluk atas jalan usaha dan menyertai dengan anggota juga, menyertai anggota rurak, paku dan sebagainya. Kalau nak menulis kena tolak-tolak, kena pakai alat pen. Ada orang boleh tulis tanpa pen dan tanpa komputer. Tak boleh, dia kena ada alat. Dan nak tulis pula, dia kena petik-petik. Kalau nak tulis dengan kertas, dia kena gerak jari. Ini orang panggil menyertai. Dan perbuatan Allah Ta'ala atas jalan mengadah, bukan atas jalan menyertai. Apa mengadah? Mengadah daripada tiada kepada ada. Ini perbuatan Allah. Baik. Mustahil lawannya. Lawan mukhalafah, yaitu lawan mukhalafah mumasalatuhu lil hawadis. Artinya menyamainya Allah akan yang baharu-baharu. Menyamai itu pada sesuatu daripada demikian itu. Mana demikian itu? Zat dan sifat dan af'al. Mustahil Tuhan menyamai yang tersebut. Baik. Kerana ini dia panggil elat kata mustahil menyamai. Kenapa mustahil menyamai? Kerana jikalau menyamainya Allah akan yang baharu-baharu pada zat, seperti bahawa adalah zatnya Allah itu jirim, nescaya adalah ia zat Allah bertempat. Maka tempatnya itu ada kalanya menyertaikan dia akan Allah. Pada adanya ada Allah. Kalau Allah bertempat, di situ mesti berlaku. Pertama, kalau Allah bertempat, dia mesti Allah kena ada, tempat tu kena ada. Mana boleh Tuhan bertempat tapi tempat tak ada? Mana? Allah bertempat di aras, tapi aras tak ada lagi. Tak panggil bertempat, orang panggil. Dia mesti dua saja. Kalau Tuhan bertempat, sama ada Tuhan dengan arah jadi serentak. Ada Tuhan, ada aras. Ataupun dia mesti kena aras kena ada dulu. Dia tidak boleh Tuhan kena ada dulu. Kalau Tuhan bertempat, Tuhan duduk di aras, tapi aras belum ada. Tu orang gila cakap. Dia mesti dua saja. Sama ada aras ada sentak dengan Allah, atau aras kena ada dulu. Ini yang munasabah. Aras kena ada dulu, baru dia main duduk di tempat. Betul? Mana boleh duduk dulu baru bertempat. Duduk dulu baru bertempat. Jangan pergi kawan orang macam tu. Nanti dia tongkok dekat kita. Sah dia orang gila.
Lagu mana kita kata Tuhan duduk di arah ni? Macam mana kita nak kata Tuhan duduk di arah ni? Harum sungguh. Hak ni kata duk pening. Mengaji hak macam ni pening. Mengaji hak macam ni memang dia pening masa mengaji. Lepas tu dia senang lah. Tuhan tak duduk atas arah. Ni tengok dalam surat khabar, Tuhan ada singgah sana. Singgah sana Allah, iaitu mana Arash. Tuhan singgah, saya tanya, main pada mana ke mana? Singgah ni main mana? Saya singgah UM. Singgah UM dia pada mana, nak ke mana? Tu singgah mana? Nah, tak panggil saya singgah UM. Tak, saya duduk kat UM. Orang tak panggil singgah. Singgah ni di tempat lain, duduk ke situ. Saat nak pergi tempat lain, singgah. Singgah RNR. Di mana? Di Penang singgah RNR nak ke KL. Itu bagi singgah. Tuhan singgah sana. Tuhan singgah daripada mana nak ke mana. Ustaz ni payah sungguh. Lah macam mana kita belik macam tu lah. Hang pun belik, aku nak belik juga. Kata Tuhan singgah sana. Tak boleh. Ni Syekh nak sebut arah tu saja, dia tak sebut, dia bagi umum. Lepas tu ada seorang Arab. Tu saya duk cerita. Wahabi dengan ahli sunnah macam. Tuhan duk tak arah. Dia tanya, Tuhan duk arah. Arah ni Tuhan cipta tak? Ya. Sebelum Allah cipta arah, Tuhan ni mana? Dia tadi atas angin. Tuhan fil hawa. Dia tanya, angin Tuhan cipta tak? Tuhan cipta. Sebelum angin ada, Tuhan duk mana? Dia nak jawab tak boleh. Nak jawab tak boleh. Nak jawab tak? Yang pelik, dia mesti menyertai. Maknanya kita tak buat misal dengan Allah lah. Satu benda ni duduk, dia mesti ting, sekali sontak kena ada dulu. Sama ada begitu. Ataupun nak kena ini ada dulu, baru datang ini. Dia mana boleh ini tak ada, dia main duduk, baru datang benda ni. Nah, dia sama ada ting, serentak. Ataupun kena ani ada dulu. Kalau ting ada serentak, maknanya di sini dua kodim. Kodim Tuhan, kodim tempat. Kalau hak ni ada dulu, hak ni pun datang, mana hak ni baharu, hak ni kodim. Sebab dia pun datang. Kan? Ataupun tak, dia main kod lain. Main di lain. Kalau main di lain, okey, bertemu dua kodim, baik. Kalau main di lain, main daripada mana? Kalau Tuhan ni dia kena bertempat, maknanya kalau dia main daripada lain, mana tempat lain tu? Maknanya sini dah 3 kodim lah ni. Sebab tu saya kata, kalau kita layan masalah ni, kita akan jadi pening. Sebab tu saya kata, mengajar cara moden ni, hak golongan yang sebut kata golongan mereka ni, sunnah ni, mereka ni sebenarnya yang memayahkan orang kampung. Kalau majlis tak, Tuhan tak ada di arah, maka senang tak nak fikir. Apa tak nak fikir lah, selesai. Boleh tidur lena. Selesai lah. Tapi mereka cuba alihkan pandangan orang. Mengaji setiap pondok ini memayahkan masyarakat. Mengaji cakap Islam, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senang, ambil telena. Tuhan duduk atas, Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka. Tuhan duduk atas. Dia kata lebih senang, benda itu nak tak senang. Payah. Ini tengok Syekh kata. Kerana jikalau menyamai akan baharu pada zat, seperti bahawa adalah ia zatnya Allah itu jirim, nescaya adalah ia bertempat, maka tempat itu ada kalanya tempat menyertaikan dia akan Allah pada adanya Allah. Menyertai. Kalau menyertai, maka berbilang-bilang qadim. Qadim jadi 2. Arash 1, Tuhan 1. Berbilang-bilang qadim. Berbilang-bilang qadim tak boleh. Ta'addudul qudama ni tak boleh. Berbilang-bilang qadim tak boleh. Qadim berbilang-bilang, mana boleh? Tapi tu sifat Tuhan tu. Qadim juga, Tuhan qadim. Dah, tidak boleh berbilang-bilang qadim ini jika sama-sama zat. Ta'addul qudama kita nak faham. Tak boleh berbilang-bilang qadim ini jika zat sama zat. Arash tu zat, Tuhan zat. Dia tak sebut Allah Tuhan. Itu. Tapi kalau berbilang qadim, mana satunya zat, satunya sifat, tak apa. Macam Allah, sifat dia tak apa. Dia tak mau 2 zat. Yang ulama tu kata tak boleh berbilang qadim ni zat sama zat. Sifat dengan zat tak apa. Ini yang Mu'tazilah takut sebut ta'addudul qudama. Kalau satu zat, satu sifat, maka itu tak apa. Dan pula tak boleh berbilang-bilang qadim ni jika sama-sama wujudi. Sama-sama ada.
Sama-sama hak jenis ada. Kalau hak satunya wujudi, satunya adami, itu tak apa. Mana? Tak ada kita dulu qadim. Tak ada kita dulu qadim. Qadim tak lagi. Adamuna fil azal wajibun, wajib. Tapi tak ada, bukan jadi ada, jadi tak ada. Ketika ada kita dulu wajib. Qadim, sejak kala kita tak ada dulu. Benda tu di kita belum ada, tak ada. Cuma Allah saja ada. Jadi berbilang qadim, satu wujudi, satu adami, itu tak apa. Itu agak payah sikit. Itu agak payah sikitnya tu. Itu. Cuma sifat Tuhan dia lain. Sebab tu kita nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Sebab tu Mu'tazilah mereka tak anggap Tuhan ada sifat. Tuhan kuasa dengan zatnya. Tuhan melihat dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya. Sebab dia tak mau kata berbilang qadim. Kita nak tanya dah, nama Allah qadim tak? Nama Allah ni qadim tak? Kalau dia tak qadim, siapa beri nama Tuhan? Kalau dia tak Tuhan beri nama, kenapa dia tak beri nama dulu ni? Maknanya sebelum dia beri nama, dia tak tahu dia nama apa. Allah dia bukan jenis tahu baru nak tahu. Sebab tu Allah ni, dia nak cakap, ada doa ada kat dia. Set dah ada. Dia panggil azali lah. Ni dia panggil, nanti kita akan pergi kalam naqsani. Kalimatun naqsaniyatun. Ini kata lau kanal bahru midadan wal bahru yamfi samul awrin. Kalalah air laut ini menjadi dakwah dan pokok-pokok ni jadikan pen, nak tulis kalimat Allah tak habis. So apa? Hak Tuhan nak cakap semua siap. Tuhan dia bercakap, bukan Tok Guru nak bercakap. Tok Ustaz nak ceramah maulud, dia set di kepala dia, dia guru, baru dia bercakap. Sebelum tu dia langsung tak tahu. Kadang-kadang Ustaz nak buat tajuk ekonomi, dia tak tahu apa tu, dia buka buku-buku pun dia tanam. Allah dah, dia nak cakap siap. Azali dah nak cakap. Siap. Dia siap lah. Pada azali lagi. Ini yang payah. Lepas tu nama Allah, kita tanya nama Allah. Kadang kata qadim, jadi nama Allah duduk di siapa? Duduk di Allah. Kalau dia kata sifat tak boleh berbilang-bilang. Sebab kalau sifat ni qadim, mana berhimpun dua qadim, tiga qadim, Tuhan dan sifatnya. Nak kata asal Islam qadim tak? Dia mesti kata qadim. Kalau qadim, itu berhimpun kau. Tak ada luku damak berhimpun banyak qadim kat Tuhan. Dia kena belik gitu ya. Kalau dia kata tak qadim, kenapa tak qadim nama Tuhan? Kenapa tak qadim nama Tuhan? Kenapa Tuhan baru bagi nama? Nak tanya, Tuhan tahu nama dia Rahman ni bila lagi? Kita nak kapit dia teruk lagi. Bila lagi Tuhan tahu nama dia qadim? Tuhan baru tahu sahaja. Ketuk pada dia. Tuhan tahu, sedialah, set, lengkap lah. Dia tahu nama dia Rahman. Dia tahu nama dia Rahman tu siap dah, azali dah. Maknanya nama Allah tu qadim. Kalau sifat Tuhan dia tidak mau sebut sifat Tuhan kerana takut bilang qadim, dan sifat nama Allah dalam Quran sebut 99. Hadis yang sahih dan dalam Quran sebut nama-nama dia. Hak ni memang nak tolak tak boleh. Nama Allah qadim tak qadim. Kalau itu kenapa tidak kata ta'adul ulama berbilang-bilang qadim? Ni payah. Lepas tu kadang-kadang kita tak faham penuh. Kita tak faham semua bidang ni payah. Macam ni lah ada sekarang gitu juga. Kena berhenti situ. Itulah tak ramai. Nak ikut begitu dulu lambat lagi. Kita berhenti dan ada kalanya terdahulu atasnya. Dan kalau menyamaikan sesuatu yang baru pada satu sifat, berhenti tu. Dan ada kalanya terdahulu atasnya. Mana apa? Tempat tu kena ada dulu. Kalau tempat kena ada dulu, sah dah Tuhan baharu. Itu nanti akan datang. Mudah-mudahan apa kita majlis ini diberi taufik oleh Allah SWT atau buka kefahamannya kepada kita. Dan saya minta maaf kalau ada kasar, itu biasalah. Kalau ada kasar, itu saya minta maaf banyak. Dan majlis kita diberkati oleh Allah SWT. Ada tak soalan? Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz. Ya. Nur Muhammad tu ada tak kaitan dengan Nabi Muhammad? Kata si ulama, Nur Nabi Muhammad itulah ruh Nabi Muhammad. Kata si ulama, Nur maknanya bukan Nabi Muhammad sendiri, Nur dia saja. Kali kita kata je, setengah kata guru, ruh Nabi Muhammad.
Makna dicipta daripada roh, bukan makna dibagi-bagikan roh. Makna dicipta dengan sebab roh ini. Dalam hadis yang saya sebut tadi ni, bila Nabi Adam tengok di bawah aras tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tanya Allah, kan, orang ni sudah pasti hebat, Muhammad ni, kan, sebab apa? Kamu sandarkan, kamu kapitkan nama dia dengan nama kamu. Allah cakap tu panjang, tapi di hujung hadis tu, laulahu ma khalaqtuka, kalau tanpa dia aku takkan cipta kamu. Tanpa dia aku takkan cipta kamu. Maknanya Allah dah cipta Nur dan Ruh Nabi Muhammad sebagai nak memuliakan. Dia inilah pertama yang Allah dah cipta. Ini kalau kita ngaji cara tradisional dulu. Kalau siapa tak mau terima konsep Nur Muhammad, saya tak mau. Saya bukan jenis kerah. Sebab benda ni pun khilaf berlaku. Saya tak mau. Jadi masa tu Nur Muhammad ni bukan dalam bentuk jasad, tak ada lah. Bukan bentuk jasad. Tapi nak beritahu kata Allah nak cipta satu benda, semua datang dari Muhammad, supaya Allah nak mengagungkan Muhammad. Dalam hadis yang lain, laula Muhammad, kalau tanpa Muhammad, ma basattul ard, aku tidak akan hamparkan bumi ini, aku tidak marafa'tu as-sama, aku tidak angkat-angkatkan langit ini, aku tak akan cipta apa ni. Jadi Allah nak beritahu kata Muhammad ni yang asbab bagi wujud yang lain. Jadi Allah cipta Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ni asbab. Jadi kata sungguh Ruh Muhammad. Jadi roh pun tak apa, kata sungguh roh. Ini kalau kita nak terima konsep Nur Muhammad, tu, macam tu lah cara buat. Macam tu pandai kata, kalau kita terima konsep ni, mana yang kata cipta Nur Muhammad tu bukan daripada juzuk Nur Muhammad, maknanya daripada asbab situ, hikmah daripada situ, supaya nak mengagungkan Muhammad. Sebab tu kata ulama tasawuf, Nabi Muhammad ini bapa ataupun datuk bagi kita pada alam arwah. Dan Tok Adam ni datuk kita pada alam ajsam, alam ajsad, alam jasad, alam tubuh badan ni Tok Adam lah Tok. Tapi alam roh ni Muhammad ni dulu lagi. Sebab Allah tak cipta makhluk tanpa Muhammad. Begitu kat syurga. Sayyidina Aisyah pernah kata pada Nabi sendiri, kan Nabi semayang bengkak kaki. Dia kata kenapa Rasulullah semayang sambil bengkak kaki, sedangkan cipta syurga itu dicipta untuk kamu. Di sini nak beritahu kata awal-awal lagi dah Allah ciptanya untuk Muhammad. Kenapa Muhammad belum ada? Kalau Tuhan nak cipta untuk kenapa Muhammad belum ada? Mana Allah dah cipta Nur, Roh dia Allah dah cipta. Dan Roh ni memang wujud. Kan alam arwah, Roh yang kita kata alam zuriat. Alam zuriat itu Muhammad sudah pasti dia bukan macam kita. Sedangkan orang yang mati syahid Allah kata hidup. Ni Muhammad lebih pada syahid. Jangan kamu sangka orang yang mati itu mati. Allah kata ni Muhammad lebih pada itu. Tapi jangan kita bohong-bohong kadang merapu kan. Dan memang saya terima konsep tu, kadang-kadang buat maulud tak kursi kosong untuk Muhammad duduk. Kita marah juga tu. Saya terima ni Muhammad ni boleh pergi mana-mana. Saya terima lepas tu. Tapi jangan kita sampai kadang buat kursi kosong. Nanti Muhammad datang, Muhammad duduk kat situ. Orang buat maulud dua setempat, banyak tempat. Kenapa datang main Kuala Lumpur ni? Kan? Banyak lagi tempat mulia. Kan? Dan kadang ni yang merapu ni hak betul. Tapi ada hak golongan ni tolak tu, ni kursi-kursi enggak. Kita tahu, kita faham maksud dia apa. Ni memang Muhammad ni orang yang hidup. Alam lain dia boleh hidup. Allah boleh tarik dah. Kalau Isra Mi'raj dia boleh tarik ke alam lain, Allah boleh tarik dah. Tapi benda yang kita tak tahu jangan kita reka-reka. Ni kadang-kadang ada tempat majlis Maulid Nabi, dia buat ikut satu. Kalau sini wallah saya tak tengok. Di Arab ada buat tempat seminar tu. Tarikat-tarikat yang ta'assub ni, dia kosongkan satu kursi. Bila buat Nabi akan hadir dan Nabi akan duduk atas kursi ni. Ini puncak kan? Ini yang jadi kadang-kadang golongan yang benci kita ni, golongan tradisional ni, golongan ni akan kata kepada kita, sebab kita yang buka ruang. Kadang saya kata aku tak mau jawab. Bawa kita pisau tengkok bagi lepas sembelih. Kita yang buat salah. Ni macam-macam golongan kita lah ni. Dakwah macam-macam. Jadi balik pada soalan tadi, dalam hadis yang sahih, Aisyah kata, kenapa Rasulullah semayang berkali, sedangkan syurga dicipta untuk abang, untuk Rasulullah. Maknanya Allah cipta syurga untuk Rasulullah. Mana Allah cipta bila ni? Allah cipta syurga sebelum tu Adam. Maknanya Allah dah tahu. Mana memang Allah memang tahu pun. Kan? Sebab tu Allah nak memuliakan, ada satu konsep roh
ataupun nur Nabi Muhammad SAW. Dalam rakaman, kalau ada rakaman, jangan tuduh saya. Saya kata ini saya nak cerita kalau balik situ. Saya nak cerita ni memerak balik golongan Nabi Muhammad. Kalau siapa tak berhenti pun, biar. Saya baca Yasin dulu. Kalau siapa tak baca Yasin, diam. Yang baca baca. Jangan ambil pisang. Pisang tak majid jangan ambil. Tak baca Yasin. Tidak. Baca Yasin bila pisang ambil. Apa baca Yasin balik-balik? Dah, pisang tak ada dah. Nampak tak baca Yasin ambil. Pisang mah. Lali pun tak berpisang. Pisang tak ada dah. Kita kena pegang itu. Siapa tak baca Yasin, diam. Dia boleh tengok balik, tengok berita elok-elok, tidur, kena curut bah, duduk diam. Jangan berkata baca Yasin ni bina. Kita pun tak mau. Kita pun tak kata apa. Itu. Itu asalan. Ada asalan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ya. Ya, salam. Ya. Melihat Allah. Dan kata semua ulama, datang tu datang rahmat. Datang tu datang rahmat. Baik, kalau kita kekalkan mana datang tu datang dengan cara Allah. Dan Allah dia nak cerita sesuatu kepada makhluk, disebutkan dengan datang. Dia panggil nak sebut sebagai musyakalah. Nak bandingkan dengan apa yang makhluk cakap. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajah rabbuka tu semua ulama tidak mengatakan datang tu datang dengan macam mana kita datang. Sehingga Imam Bukhari mengatakan datang itu datang pahala Allah. Datangnya itu datang rahmat Allah. Dan kalau kita kata datang juga, datang bukan datang dengan berkaki. Datang dengan cara Allah. Itu kalau kita tak mau sabut, datang dengan cara Allah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan datang tu datang rahmatnya, datang pahalanya. Bukan yang mana datang macam mana kita datang. Turun tu turun rahmat, bukan turun macam mana kita turun. Kalau kita nak jadi macam Pok Senang, kau mudah datang macam kita datang, ikutlah nak pegang macam tu boleh juga. Tapi saya tak mahu kalau datang dengan Allah, dengan kaki. Kaki ada tapak kaki tak? Ada tak paha lutut. Dia payah. Datang rahmat. Kadang-kadang Allah nak beritahu benda lain, nak beritahu tentang rahmat, tapi digunakan kemah datang, dia panggil musyakalah. Nak banding dengan apa yang manusia ada pada manusia, supaya manusia mudah faham. Yadullah fawqa aydihim. Allah nak beritahu kekuasaan, oleh kerana kekuasaan duduk di tangan manusia. Jadi Tuhan sebut kekuasaan, Tuhan guna dengan yadu. Kadang-kadang dia nak menjawab anggapan orang yang lain. Yadullah maghlulah. Tuhan kata tangan Allah diikat. Lalu Tuhan kata bal yadahum mabsutatan. Dua tanganku tak kena ikat. Dia nak ikut hal yang cakap. Dua tangan kita kena ikat. Mai pok Tuhan ada dua tangan. Sebab Tuhan kata bahkan dua tangan tak kena ikat. Dia nak beritahu kata aku tak ada terikat apa pun. Dan pok nu pun bukan cakap Tuhan kena ikat semua. Dia nak kata Tuhan tak kuasa apa buat kat kami. Pok-pok Yahudi sikit faham Tuhan tak ada tangan. Tapi nak beritahu kata Tuhan tak ada kuasa apa pada kami. Tangan Tuhan kena ikat. Dia nak menguatkan dakwaan. Jadi Tuhan kata tangan aku tak kena ikat. Dia pun nak beritahu kata bukan tangan dia. Aku tak ada siapa boleh halang daripada aku buat. Mana-mana hadis yang nampak mutasyabih, ini orang panggil mutasyabihat. Yang nampak kesambaran, kita takwil dengan jalan baik. Kita nak takwil, kita ambil ayat-ayat yang muhkam. Bila ada ayat yang muhkam, kita kena dahulukan muhkam di atas mutasyabihat. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat ini merupakan dasar pegangan ayat, dasar pegangan kita. Bila bertemu, kalau tak bertemu tak apa. Kalau bertemu mana? Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan satu. Bila tak sama dengan satu, jalan bukan jalan macam kita.